Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Master Kimia SPM bersama saya Cikgu Kimia Handsome. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk kali ini. Ya, kali ini kita akan bawakan satu tajuk yang agak tough, yang agak susah, yang pelajar tidak suka tajuk ni. Tajuknya adalah garam. Okey, tajuk garam. Okey, jadi sebelum kita meneruskan ya slide-slide seterusnya, kebanyakan daripada bahan yang kita gunakan di sini kita ambil daripada buku modul Master Kimia SPM tingkatan 4 ya. KSSM. Okey, buku ni tidak ada dijual di kedai-kedai buku. Kalau berminat boleh berhubung kami di Master Kimia SPM ataupun boleh dapatkan daripada Shopee ya. Boleh beli daripada Shopee kerana buku ni kita tidak terbitkan dengan penerbit. Okey, jadi untuk tajuk garam ini ya. Tajuk ni pelajar tak berapa minat sebenarnya, pelajar tak suka, tapi sebenarnya tajuk ni senang, tidak susah. Okey, yang pertama, apa yang perlu pelajar kuasai ya, apa yang murid perlu kuasai dalam bab ini. Jadi kalau murid dapat kuasai apa yang kita sebut ini, insya-Allah ya, apa sahaja soalan berkait dengan garam kita boleh jawab, tak ada masalah ya. Okey, ada empat perkara saja yang murid perlu kuasai, benar-benar kuasai dalam bab ini. Yang pertama, kita ada penyediaan garam. Yang kedua, tindakan haba ke atas garam. Yang ketiga, ujian pengesahan anion. Yang keempat, ujian pengesahan cation. Okey, untuk kali ini kita akan tengok dua dulu, iaitu penyediaan garam dan tindakan haba ke atas garam. Okey, dua lagi nanti kita akan buat video yang kedua, siri yang kedua. Okey, baik. Sebelum itu, bagaimana untuk kita mengetahui ketelarutan garam? Garam mana larut, garam mana tak larut? Okey, boleh rujuk dalam buku Master Kimia kita dalam bab ya, untuk KSSM tajuk asid, base dan garam ya. Okey, pelajar-pelajar pastikan mereka mengingati ya rajah ini. Ini untuk senang ingat. Kita ingat rajah ini untuk senang ingat. Yang dalam bulatan hijau itu adalah garam yang larut, atau istilahnya dalam kimia kita panggil terlarutkan, ya, larut dalam air. Dan yang di luar daripada bulatan hijau itu ialah yang tak larut, ataupun istilahnya kita panggil garam tak terlarutkan. Okey, dalam periksa pelajar pastikan tulis istilah yang tepat, terlarutkan atau tak terlarutkan. Okey. Baik. Okey, kita tengok ya, apakah garam yang terlarutkan ini? Yang pertama ialah garam yang semuanya larut, iaitu NiNa. Ni merujuk kepada garam nitrat. Okey, apa-apa sahaja garam yang hujungnya nitrat, semuanya adalah garam yang terlarutkan. Dan apa-apa sahaja garam yang awalannya Na merujuk kepada natrium, amonium, kalium. Okey, awalannya natrium, awalannya amonium, awalannya kalium. Contohnya natrium nitrat, natrium sulfat, natrium klorida, natrium karbonat, semuanya larut. Okey. Kemudian yang seterusnya, garam klorida. Hampir semua, boleh kata semua garam klorida larut, kecuali dua garam tak larut, PA. Ingat, P untuk plumbum klorida, A untuk argentum klorida. Jadi dua ini garam klorida yang tak larut. Okey, yang lain-lain larut. Kemudian garam sulfat. Okey, untuk garam sulfat juga kebanyakannya larut, kecuali ada tiga tak larut. PBC singkatannya, PBC, P plumbum sulfat, B barium sulfat, C kalsium sulfat. Okey, itu cara nak ingat mudah. So peringkat SPM pelajar perlu ingat ini saja, tak perlu pening-pening. Okey, dan garam yang terakhir yang tak larut semua, garam karbonat. Okey, garam ni semua tak larut. Jadi apa saja garam karbonat dia tak larut dalam air, kecuali ya garam Na. Sebab kita sebut tadi Na adalah larut semua. Ya, natrium karbonat, amonium karbonat, kalium karbonat, maka dia saja yang larut. Okey. Jadi pastikan pelajar hafal yang ini. Okey, bila kita sudah tahu garam jenis terlarutkan dan tak terlarutkan, kita
barulah kita boleh sediakan garam itu. Kerana kaedah penyediaan garam yang tak terlarutkan dan kaedah penyediaan garam terlarutkan adalah berbeza. Jadi pelajar-pelajar hadamkan jadual ataupun carta alih ni untuk mudahkan pelajar menentukan kaedah penyediaan garam. Okey. So kita bahagikan garam ni kepada dua. Satu yang kita panggil garam terlarutkan, sama macam tadi juga. Yang kedua, garam tak terlarutkan. Garam terlarutkan ini kita pecah per dua pula. Okey, yang pertama jenis NaC, jenis natrium, amonium, kalium. Garam yang jenis awalannya natrium atau amonium atau kalium. Yang kedua jenis yang bukan NaC. Maksudnya awalannya bukan kalium, awalannya bukan amonium, awalannya bukan kalium. Okey. So pastikan pelajar faham jenis apa. Untuk jenis NaC, natrium, amonium, kalium ini, kaedah penyediaannya adalah melalui kaedah peneutralan asid dan alkali. Tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Untuk jenis bukan NaC, kita ada 3 kaedah. Kita ada 3 kaedah. Okey, kaedah ni sebenarnya sama dengan sifat asid kalau pelajar masih ingat ya. Sifat kimia asid. Iaitu yang pertama asid campur logam, garam tambah H2. Yang kedua asid campur logam oksida. Garam tambah, bila ada oksida tambah H2 tambah je O untuk oksida, H2O. Yang ketiga asid campur logam karbonat. Kita akan dapat garam tambah H2O dan satu lagi hasil karbonat. Dia mesti ada gas karbon dioksida. Okey. So, pelajar boleh pilih mana-mana cara. 1, 2, 3. Tak kisah. Sama nak guna cara pertama, cara kedua atau cara ketiga. Baik, untuk garam tak terlarutkan, kaedah penyediaannya adalah tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Untuk tindak balas penguraian ganda 2, untuk mudahkan pelajar, kita ringkaskan ya. Contoh, kita nak sediakan garam XY. XY garam yang tak larut ya. Kita kena cari 2 bahan yang ada ion X, XA, dan satu bahan yang ada ion Y, BY. Yang mana kedua-dua bahan ini mesti garam yang larut. Okey, XA dan BY mesti larut. Barulah kita akan dapat nanti XY yang tak larut. Okey. Contoh, kalau pelajar belum jelas jadi macam ni mudahnya. Katakan kita nak buat garam XY tadi. XY ni garam tak larut ya. Kita nak cari bahan X apa yang larut dan apa Y yang larut. Okey. Sebab kita nak dua-dua bahan ini bahan yang larut. Okey, untuk mudahkan pelajar, kita guna kaedah ini saja ya. Kita ambil X nitrat. Sebab apa X nitrat? Sebab semua garam nitrat adalah garam yang larut. Kita tindak balaskan dia dengan NaC Y. Kenapa NaC? Sebab semua garam NaC, natrium, amonium, kalium ni garam yang larut. Okey, maknanya kedua-dua bahan kita adalah bahan yang larut. Nanti kita akan dapat hasilnya garam kita yang tak larut XY dan juga NaC nitrat. Okey. Baik, kalau masih belum faham, tengok contoh ni ya. Katakan kita nak sediakan garam argentum chlorida. Argentum chlorida ialah garam yang tak larut. Okey, kita mesti cari satu bahan yang ada ion argentum. Argentum apa? Dan kita kena cari satu bahan yang ada klorida. Apa klorida? Syarat kedua-dua garam ni larut. Jadi argentum apa? Yang larut. Mudah, kita ambil argentum nitrat. AgNO3. AgNO3. Argentum nitrat. Dan kita tindak balaskan dengan apa klorida larut? Natrium klorida. Natrium klorida boleh. Amonium klorida boleh. Kalium klorida boleh. So AgNO3. Nanti silap sikit tu. AgNO3 ya. Okey, hasil kita akan dapat AgHCl tambah dengan NaNO3. Baik. Okey, ini jadual ataupun carta alih yang pelajar kena ingat. Okey. Kita tengok lebih detail. Okey. Bagaimana contoh? Kita nak tulis persamaan untuk penyediaan garam berikut. Contoh ya. Katakan kita nak sediakan garam kita kuprum nitrat. Okey. Balik pada carta kita tadi. Kuprum nitrat, pastikan dulu garam jenis apa? Garam jenis yang terlarutkan. Baik. Bila terlarutkan ada 2. Okey, maka dia termasuk garam jenis bukan NaC sebab dia kuprum ya. NaC adalah natrium, amonium, kalium. Okey, kuprum. Okey, jenis bukan NaC ada berapa cara nak sediakan? Kita ada 3 cara.
Asid campur logam, asid campur logam oksida, asid campur logam karbonat. Okey, kita boleh guna mana-mana 3 cara. Tetapi untuk garam kupram nitrat, kita tak boleh guna kaedah yang pertama, iaitu asid dengan logam, ya, sebab kupram tidak boleh bertindak bala dengan asid sebab dia logam yang tidak reaktif. Untuk kupram sajalah, ya, yang lain tak ada masalah. Jadi kita guna kaedah yang kedua, iaitu contoh ya, kita nak kupram nitrat. So asid tambah logam oksida. Asid apa? Kalau kupram nitrat, asidnya mestilah asid nitrik. Ya. Okey. Kaedah kedua tadi, asid campur logam oksida. Maka apa logam oksidanya? Garam kita kupram nitrat. Maka logam oksida kita mestilah kupram oksida. Nanti kita akan dapat kupram nitrat dan air. Okey, baik. Contoh kedua. Ini cara kedua, ya. Kita boleh guna cara yang ketiga tadi. Sorry. Cara pertama tak boleh sebab kupram logam tak reaktif. Okey, cara kedua, asid dengan logam oksida. Cara ketiga, asid dengan logam karbonat. Boleh juga. Kita guna asid yang sama sebab kupram nitrat, asid nitrik sama. Cuma kali ini kita nak balaskan dengan garam karbonat logam. Logam karbonat. Maka kupram karbonat. Ya. Jadi hasilnya ada tambah sikit lah. Air dan karbon dioksida. Kupram karbonat ada karbon dioksida. Baik. Kemudian kita tengok contoh yang kedua, kupram 2 karbonat. Bagaimana kita nak sediakan kupram 2 karbonat? Okey, balik kepada carta alir tadi, ya. Jenis apa garam ni? Garam tak terlarutkan. Karbonat, ya. Karbonat tak terlarutkan. Bila tak terlarutkan, kaedahnya apa? Penguraian ganda 2. Mudah. Jadi garam kita kupram nitrat. Kita cari satu bahan yang ada ion kupram dan satu bahan yang ada ion karbonat. Dengan syarat kedua-dua bahan mesti larut. Jadi kupram apa yang larut? Jawabnya kupram nitrat. Karbonat apa yang larut? Jawabnya kalium boleh, natrium boleh, amonium boleh. Natrium karbonat contoh. Jadi kedua-dua ni larut. Ya, kita akan dapat kupram karbonat dan juga natrium nitrat. Okey. Contoh lagi, ya, kalium sulfat. Tengok kalium sulfat jenis apa? Garam kita. Garam terlarutkan. Okey, terlarutkan ada 2 jenis. Mana satu? Jenis NaC. Okey, bila jenis NaC, kaedahnya apa? Peneutralan. Jadi garam kita kalium sulfat. Maka peneutralan asid dengan alkali. Asid apa? Maka asid sulfurik sebab garam kita kalium sulfat. Tindak balaskan dia dengan kalium hidroksida. Mudah je. Kita akan dapat nanti kalium sulfat dan air. Okey, sangat mudah sebenarnya kalau pelajar faham carta alir kita sebut yang sebelum ni tadi. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula tindakan haba ke atas garam. Ini kita kata subtopik yang kedua lah dalam tajuk ni, ya. Tindakan haba ke atas garam. Okey. Jadi kita ada 4 jenis garam, ya. Daripada 4 jenis garam, 4 jenis garam ni ialah klorida, sulfat, karbonat dan nitrat, ya. 4 jenis tu yang anion tu. Klorida, sulfat, karbonat dan nitrat. Okey. Daripada 4 jenis garam ni, dia bagi pada 2 jenis, 2 keadaan. Yang pertama, ya, dia tak terurai. Garam ni panas pun tak terurai, ya. Kemudian yang kedua, garam yang terurai. Okey. Yang tak terurai ni daripada 4, 2 tak terurai. Mudah. 2 terurai. Apa yang tak terurai? Iaitu garam klorida dan garam sulfat. Apa-apa garam yang hujungnya klorida ataupun ujungnya sulfat. Natrium klorida, natrium sulfat, kupram klorida, kupram sulfat contoh. Okey, garam ni garam tak terurai. Jenis klorida, jenis sulfat tak terurai. Okey, baik. Yang terurai ada 2 jenis bakinya tadi. Iaitu yang pertama, ya, garam karbonat. Ya. Garam karbonat bila kita panaskan dia terurai. Bila terurai dia akan menghasilkan logam oksida dan bila karbonat dia ada gas karbon dioksida. Baik. Ya, logam karbonat, garam karbonat dipanaskan akan menghasilkan logam oksida dan karbon dioksida. Okey, jenis yang kedua, gas karbon dioksida ini macam mana kita nak tahu? Maka nanti dia adalah gas yang mengeruhkan air kapur. Okey, ini semua pelajar rasanya maklumlah. Okey, yang kedua terurai ialah garam nitrat. Okey. Bila nitrat terurai, hasilnya hampir sama saja. Dia ada logam oksida,
tapi gasnya berbeza. Okey, dia ada gas. Okey, tadi kita ada karbonat, karbon dioksida. Bila nitrat, dia ada gas nitrogen dioksida. Okey, dan satu lagi gas itu gas oksigen. So, garam nitrat dipanaskan, dapat logam oksida, nitrogen dioksida, dan oksigen. Macam mana kita nak kenal pasti gas nitrogen dioksida? Okey, nitrogen dioksida ialah gas berwarna perang yang bersifat asid. Ya, gas berwarna perang yang bersifat asid. Dan oksigen, macam mana kita nak kenal pasti dia? Ini senang. Ya, gas ni gas yang tak berwarna, yang menyalakan kayu uji berbara. Ya, menyalakan kayu uji berbara. Ini semua pelajar maklum. Baik. Seterusnya, ya. Cuba kita perhati di sini, ya. Contohkan kita ada pelambung karbonat. Okey, pelambung karbonat bila kita panaskan, apa hasilnya? Kita akan dapat nanti oksida logam, logam oksida, pelambung oksida dan karbon dioksida. Ya. Kalau katakan zinc karbonat, kita panaskan, kita akan dapat nanti hasilnya zinc oksida dan karbon dioksida. Ya, sebab tadi hasilnya dua kan, oksida logam dan karbon dioksida. Okey, kalau kita katakan natrium karbonat, kita panaskan. Okey, apa jadi natrium karbonat? Ya. Natrium karbonat, kalium karbonat. Walaupun ini garam karbonat ya. Natrium karbonat, kalium karbonat ini adalah garam karbonat yang tak terurai, ya. Jadi tak semualah garam karbonat terurai. Ada ya beberapa garam karbonat yang tak terurai, iaitu antara natrium karbonat dan kalium karbonat. Ini ya, natrium kalium ni kalau kita tengok dalam siri SEK yang ke atas itulah ya. Okey, baik. Kemudian ya, pelambung nitrat. Okey, garam nitrat. Bila panaskan dapat apa? Pelambung oksida, ya, tambah nitrogen dioksida dan juga oksigen. Okey. Contoh lain, kita ada kupram nitrat. Dipanaskan, kita dapat kupram oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Okey. So, ya, ini persamaan dia lah. Nanti pelajar imbang lah. Kita dah simak terus ni ya. Okey. Masalahnya sekarang ni, ya, setiap penguraian garam ni dia menghasilkan ya bahan yang oksida logam ya. Kedua-duanya sama ada garam karbonat, sama ada garam nitrat. Bila kita panaskan, dia menghasilkan ya oksida logam. Okey. Jadi oksida logam ni pelajar kena tahu warna-warnanya supaya bila keluar soalan pelajar boleh tahu apakah garam yang dipanaskan itu. Jadi kita hanya ada ya beberapa warna oksida logam yang pelajar wajib tahu. Pelajar peringkat 9 wajib tahu ya. Ada 4 oksida logam saja, tidak perlu pening-pening. Yang pertama kita ada magnesium oksida, yang kedua kita ada zinc oksida, yang ketiga kita ada pelambung oksida, yang keempat kita ada kupram oksida. Baik. Saya susun logam ni mengikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Kalau pelajar-pelajar terkata 5. Faham ya? Maknanya magnesium tu di atas ya, kemudian zinc, kemudian pelambung, kemudian dari situ turutan, ikut turutan. Okey. Untuk warna oksida logam ni untuk pelajar-pelajar ingat. Kadang-kadang kita nak ingat ni payah kan. Jadi pelajar ingat begini. Yang atas biasanya dia putih, makin ke bawah makin gelap, makin bawah last sekali dia akan jadi hitam. Itu warna, perubahan warna dia, okey. Okey, maksudnya kalau magnesium oksida warna apa? Okey, di atas, maka magnesium oksida ni warnanya putih. Ya. Okey, zinc oksida dia masih di atas. Dia ada 2 warna. Okey. Dia juga warna putih. Ya, ketika sejuk. Kemudian ketika panas dia berwarna kuning. Maknanya putih gelap sikit kepada kuning. Okey, pelambung oksida ada 2 warna. Sama juga. Kita ada putih-putih, kemudian kita ada kuning-kuning. Pelambung oksida kuning ketika sejuk dan bila ke bawah makin gelap. Lepas kuning kita ada warna apa makin gelap? Kita ada warna perang ketika panas, ya. Okey, sejuk panas tu. Okey, ingat, putih-putih, kuning-kuning, perang, bawah sekali, kupram bawah sekali. Bila bawah sekali makin gelap, jadi warna hitam. Kupram oksida warna hitam. Ya. Jadi kupram oksida dan monoksida dia satu warna saja. Sama ada sejuk atau panas warnanya sama. Cuma zinc oksida, pelambung oksida, sejuk dan panas dia berbeza. Jadi pelajar ingat ya, dia makin putih, kemudian kuning, kemudian perang, kemudian hitam. Ini susunan dia supaya pelajar senang ingat. Jadi insya-Allah. Jadi
kita akan sampai sekat ni. Ya, nanti kita akan sambung nanti dalam pada siri kita yang kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.